Lepas ni Ustaz boleh share ya. Thank you. InsyaAllah, your internet is unstable. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian, segala puji bagi Allah. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, pada pagi Jumaat, seperti minggu-minggu yang sebelum ini, kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca, kita mempelajari di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita rujuk, kita baca seperti yang terdapat di dalam kitab Riyadu As-Salihin yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana kita dapat mengisi pagi Jumaat kita ini dengan kita membaca hadis Nabi secara tidak langsung. Kita akan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW kerana adalah sunnah pada pagi ataupun pada hari Jumaat kita memperbanyakkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pada pagi ini adalah pertemuan kita untuk siri yang terakhir yang kita akan menamatkan hadis-hadis yang dihimpunkan di dalam fasal. Maksudnya hari ini kita akan tamatkan tajuk sabar. Tajuk sabar adalah tajuk yang ketiga di dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau kita ikut susunan, bab fasal 1 cerita tentang ikhlas, fasal 2 cerita tentang taubat, dan fasal yang ketiga cerita tentang sabar. Kalau belajar fasal yang keempat nanti, cerita tentang kebenaran. Tapi kita habiskan dulu tentang sabar. Seperti mana yang telah pun kita ulang minggu-minggu sebelumnya, jumlah keseluruhan hadis yang terdapat di dalam fasal sabar, dalam bab sabar ini ada 30 hadis. Pagi ini kita akan membaca hadis yang ke-23. Hadis nombor 23. Kalau tengok di nota 3/46. Okey, tuan-tuan jangan keliru. Nombor 3 ni adalah nombor hadis yang dalam pasal sabar. Maksudnya hadis di dalam tajuk sabar ada 30 ke semua sekali. Maknanya hadis yang kita nak mula baca pada pagi ini adalah hadis yang ke-23 daripada 30. Tetapi yang nombor 46 ni, okey, yang nombor
46 adalah keseluruhan hadis. Okey, tuan-tuan kena catat. 23 tu adalah nombor hadis yang kita akan baca pada pagi ni daripada kesemua 30 hadis. Tapi 46 tu, sekejap saya kena mute kan. Kita tengok okay, hadis nombor 23 pada 46. Jadi kita catat 46 tu maksudnya jumlah ke ada bab 1. Bab cerita pasal ikhlas, taubat sampailah sabar. Jadi kita kena tahu dia punya cara penulisan hadis tu. Baik, kita pergi kepada hadis nombor 23. Berkata Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu dia berkata, dia cerita kepada kita, beliau mengatakan kuntu. Okey, kita nampak tak depan tu, nampak notanya sempat print tak? Okey, tengok. Dia kata kuntu, dia kata dulu, dia kata aku jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sulaiman bin Surat, dia kata dulu aku pernah duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Sulaiman bin Surat duduk dengan Nabi, para sahabat duduk dengan Nabi, lepas tu ketika mereka duduk itu, maka mereka telah melihat apa? Ada warujulani yastabbani. Yang sedang bermaki-makian di antara satu sama lain. Maksudnya tengah bergaduh mulut ni. Tengah bertekar sampai naik suara, maka apa jadi kepada mereka? Maka kata Sulaiman, fa'ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Dia kata salah seorang daripada berdua yang sedang bermaki-makian itu, muka dia merah, padam muka dia, tegang urat leher dia. So agak-agak tentera perempuan boleh bayangkan tak macam mana dia bergaduh tu, sampai merah bertukar, mukanya berubah menjadi merah dan tegang urat leher dia. Dia panggil wantafakhat audajuhu, sampai uratnya, lehernya menjadi tegang. Tengok betapa marahnya lelaki ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tindakan Rasulullah? Takkan Rasulullah nak biar saja. Tapi kita tengok betapa bijaknya Rasulullah dalam dia nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, masa Rasulullah bersabda ni, Rasulullah dia tidak cakap kepada dua orang lelaki tadi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dia cakap dia nak bagi nasihat, tapi dia cakap dekat Sulaiman bin Surat dan rakan-rakan yang lain. Rasulullah dia tak direct kepada dua orang yang bertengkar tu. Tapi Rasulullah dia menyampaikan satu nasihat secara umum kepada orang ramai. Maka Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya aku nak ajar satu kalimah. Dia kata kalimatan, satu kalimah yang jika seseorang itu dia mengucapkan kalimah itu, maka hilanglah, maka akan hilanglah kalimah ni. Maksudnya marah tadi, dia boleh menjadi reda. Dia boleh hilang. Tapi Nabi tak sebut kalimah apa. Lepas tu Nabi pun sambung. Nabi kata, lau qala. Sekiranya dia mengucapkan. Mengucapkan apa? Nabi sebut. Nabi kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat Bukhari dia hanya berhenti dekat a'udzu billahi minasyaitan. Tapi dalam ni dia ada riwayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya Nabi cakap dekat para sahabat, aku nak ajar kepada korang semua satu kalimah, yang kalimah ni jika diucapkan, maka yang marah tadi tu, kalau uratnya tegang, mukanya merah padam, kan? Kerana marah, maka perasaan itu akan hilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Zahaba anhu ma yajidu. Saya nak kena mute-kan suara-suara ni sekejap. Okey, kemudian kita sambung lagi. Para sahabat yang mereka dengar Nabi bagi petua macam tu, maksudnya dia dengar Nabi bagi satu tips, kalau nak hilangkan marah, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka para sahabat yang dapat maklumat ini, mereka buat apa? Mereka sampaikanlah maklumat ini kepada dua lelaki yang telah bergaduh tadi. Maksudnya dalam situasi ini, Nabi tak cakap terus kepada dua yang bergaduh itu. Tapi Nabi cakap dekat para sahabat. Yang para sahabat mereka tak gaduh pun. Seperti Sulaiman bin Sadiqah duduk dengan Nabi. Tapi Nabi sampaikan nasihat. Lepas tu mereka dengar nasihat Nabi tu, mereka sampaikan pula kepada siapa? Kepada dua lelaki tadi dah. Lepas tu para sahabat mengatakan, faqalu lahu. Kemudian para sahabat berkata kepada kalau kita tengok yang hadis tadi kata merah muka dia, tegang urat dia, maka para sahabat berkata kepada orang itu. Apa yang para sahabat katakan? Para sahabat mengatakan, ta'awwadhu billahi minasyaitonir rajim. Para sahabat, dia menyampaikan balik seperti mana yang Nabi sampaikan. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya, dia kata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Nabi cakap, bacalah kamu semua a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Okey, kalau kita baca hadis ni kan. Hadis ni dia kaitan dengan sabar. Sabar apa sebenarnya? Sabar daripada marah sebenarnya. Cuma kita tak dapat hadis tersebut secara direct yang Nabi perintah supaya suruh sabar. Tapi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim merupakan cara untuk mendapat kembali sabar itu. Berdasarkan hadis ini, apa pengajaran yang kita boleh belajar? Okey, saya ada nampak macam conteng warna kuning ni. Kalau boleh, saya minta tuan-tuan ni jangan conteng sesuatu di skrin yang kita paparkan ya, kerana dia agak mengganggu. Tapi tak apa, jangan marah, sabar. Okey, apa pengajaran hadis yang kita boleh belajar nombor satu? Okey, kita dah faham hadis tadi. Kita boleh belajar, nombor satu, Allah ajar kita berdasarkan hadis ini, rupa-rupanya yang hadis yang Sulaiman bin Sardin radhiyallahu anhu sampaikan kepada kita, hadis nombor 23 ini dalam fasal sabar ini, sebenarnya Allah selari dengan apa yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 200. Maksudnya hadis yang Sulaiman bin Sardin sampaikan kepada kita ni, maksudnya kalau marah kan, maka bacalah a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam di dalam Al-Quran. Yang mana dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 200, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nadghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Okay, ikut ayat Al-A'raf, ayat 200 ni, Allah Ta'ala berfirman, dan jika engkau dihasut, digoda oleh hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kerana perlindungan yang kita minta kepada Allah tu, Allah Maha mendengar apa yang kita minta lindung dan Allah Maha mengetahui. Ayat Quran ni sebenarnya dia sebut umum. Ayat Quran ni Allah bagi kita satu petua, Allah Ta'ala bagi kita satu cara. Kalau kita sedang digoda, dihasut oleh syaitan, maka mintalah pertolongan kepada tadi tu, yang dalam hadis tadi tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, tapi apa kaitan dengan marah? Nanti kita akan jumpa hadis berikutnya. Salah satu hasutan, godaan daripada syaitan ini adalah marah ini dia berpaksikan, dia berpunca
daripada syaitan. Walaupun ayat tu dia tak sebut marah, tapi ayat tu kata kalau kamu dapat godaan daripada syaitan, maka kamu ucapkanlah isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua, pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis pertama tadi. Inilah kita belajar ilmu hadis. Kita bukan sekadar nak tahu hadis tu maklumat apa, tetapi yang paling penting adalah apa kita kena buat, apa yang kita kena berubah, apa yang kita kena baik. Kita nak berubah, macam mana kita nak baiki hidup kita, bagaimana kita nak baiki perangai kita, maka kita kena tahulah maklumat hadis tadi dan kita kena ambil pengajaran dia. Jadi nombor 2, kita dapat belajar di sini adalah syaitan adalah pencetus kepada kemarahan. Dialah yang lagi bakar lagi supaya marah lagi kan, pertahankan diri kau sebagainya kan. Macam mana kita tahu? Sebab hadis tadi Nabi ajar satu kalimah membaca a'udzubillah. Bermakna watak tadi dua orang yang bergaduh. Maknanya yang bergaduh tadi, kenapa Nabi suruh baca a'udzubillah? Minta perlindungan kepada Allah. Bermakna syaitan itu ada kaitan dengan sifat marah. Kita semua ada sifat marah. Tak ada yang tak ada sifat marah. Cuma bezanya kawal ke tak kawal. Tahan ke tak tahan. Tetapi menyebabkan manusia menjadi kemarahan itu adalah syaitan. Disebabkan kesan buruk yang boleh berlaku, maksudnya kalau marah ni dia punya impak negatif dia sangat banyak kepada agama dan dunianya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil peluang cepat-cepat Rasulullah memberi tunjuk ajar kepada para sahabat tadi supaya apa? Supaya baca satu kalimah itu, supaya marah itu hilang dengan minta perlindungan kepada Allah. Kenapa Nabi tengok Nabi cepat-cepat ajar? Kerana Nabi mengetahui bahawa marah itu kesan negatifnya sangat banyak. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat satu kalimah. Kalimah itu adalah kalimah minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Kenapa dengan syaitan? Kerana syaitan ini adalah pencetus kepada kemarahan. Okey, nanti kita akan jumpa hadis sebut terang-terang tentang syaitan dengan marah. Baik, nombor 3. Nombor 3 kita dapat belajar dekat dia juga sifat marah. Tetapi para sahabat ni mereka apabila Nabi tegur, dia cepat-cepat berubah. Lepas tu mereka tidak lama, maksudnya mereka tak degil lah. Mereka ditegur, mereka berubah. Maksudnya mereka bukan jenis yang keras kepala, yang tak mau untuk berubah. Okay. Yang keempat, kita dapat belajar macam mana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam dia menegur dua lelaki yang bergaduh tadi. Dekat mana bijaknya? Bijaknya Rasulullah dia tak cakap direct kepada dua orang yang bergaduh tadi. Dia tak cakap, kau dua yang bergaduh tadi, sekejap. Kan sedang bergaduh. Kan? Maka kalau orang yang sedang bergaduh dengan urat tegang, untuk ditegur, mungkin dia akan abaikan nasihat. Kan orang tengah bergaduh kan? Kalau dia cakap pada apa, kadang-kadang dia buat tak tahu saja. Maka Rasulullah dengan bijaksananya, Rasulullah tidak menyebut direct kepada dua lelaki tadi, tapi Rasulullah dia memberi orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang duduk tadilah yang menyampaikan kepada dua lelaki tadi. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kita dapat belajar apa? Sunnah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh bagi nasihat kepada seseorang walaupun orang tu tak minta pun diberikan nasihat. Meskipun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan nasihat. Maksud dia, sepatutnya Nabi bagi nasihat dekat siapa? Sepatutnya Nabi memberikan nasihat, kalau kita ikut dia, memberi nasihat kepada dua lelaki yang bergaduh tadi. Yang sahabat lain tu, mereka tak bergaduh.
Mereka duduk dengan Nabi SAW, mereka menyaksikan pergaduhan itu. Tapi kenapa Nabi bagi nasihat kepada mereka? Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang ada orang walaupun dia tak perlu pun diberi nasihat ataupun Nabi tak kepada orang yang tidak meminta untuk diberikan nasihat. Kenapa? Kerana agama ini adalah an-nasihah. Dan yang keenam, kita dapat belajar daripada hadis ini, dibolehkan kita memberi nasihat kepada orang yang belum pernah mendengar nasihat tersebut agar orang itu dapat mengambil manfaat. Maksudnya yang keenam ni, kalau kita tengok yang keenam, para sahabat Nabi SAW, mereka kita, maksudnya kalau tak bagi nasihat pun ketika tu macam tak apalah sebab mereka tak perlukan nasihat pada ketika tu. Tetapi kalimah yang Nabi ajar ni, para sahabat tidak pernah belajar sebelum ini. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita contohnya kita dapati ada dua orang, A dengan B. A ni kita tak bagi nasihat. Tetapi si A ni juga kita boleh bagi nasihat dekat dia juga. Sebab apa? Yang kita nak sampaikan nasihat itu kadang-kadang dia tak pernah dengar pun nasihat yang kita sampaikan itu. Inilah yang keenam. Inilah pada teladan yang keenam. Okey, daripada satu hadis kita boleh dapat banyak pengajaran yang tersurat dan yang tersirat. Inilah kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah hadis nombor 23. Okey, sabar. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua, hadis nombor 24 dalam susunan fasal yang ketiga, tajuk tentang sabar. Jadi sesiapa yang ada buku, dia kena rujuklah di dalam buku. Kalau buku yang warna purple yang dan seperti poster yang tuan tengok tu, ada pada muka surat nombor 40. Jadi kena tengok dalam cerita tentang sabar, ada kaitan juga tentang marah. Baik, kita pergi pada hadis yang ke-24. Hadis yang kita nak baca adalah hadis yang kedua pada pagi ini, tapi keseluruhan dalam fasal sabar, hadis yang ke-24. Daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sabda apa? Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama ghaizan, sesiapa yang dapat tahan marah dia, kan, sedangkan dia memang dia dah tahap sampai dah nak ghaizan ni adalah marah yang sangat marah dah. Maksudnya kalau dia sampai kepada tahap dia dah naik stage 5, qadirun ala an yunfidahu, sedangkan dia boleh je untuk dia melepaskan kemarahan dia. Maksudnya Nabi nak kata dia dah macam sikit lagi maksudnya dia dah memang dah nak marah dah. Tapi kalau dia tahan lagi, dia tahan, kata Nabi, apa kelebihan Allah beri pada dia? Nabi SAW bersabda, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq, maka pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan panggil dia, Allah Ta'ala akan seru dia di depan makhluk yang lain. Maksudnya dalam makhluk-makhluk yang ramai tu, kan manusia-manusia beramai berkumpul tu, nanti Allah akan panggil dia dengan nama dia, Allah akan panggil dia di depan orang ramai. Mesti orang bertanya-tanya lah kan. Di depan orang ramai, lepas tu Allah panggil dia untuk apa? Allah kata kepada dia, hatta yukhayyirahu minal huril aini ma, kepada dia, pilihlah mana satu bidadari syurga yang kau nak pilih. Engkau pilihlah
Okey. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Maksud dia, kalau kita faham hadis ni bidadari. Kalau bidadari yang bermata cantik, maknanya mestilah nikmat syurga. Maknanya orang yang sedang marah ni, tapi dia mampu untuk lepaskan sikit lagi. Tapi dia tahan. Maka apabila dia boleh tahan marah dia tadi tu, maka nanti kelebihan yang dia dapat, kenapa dia tahan marah? Kerana dia ada sabar. Sabar. Walaupun dia mampu nak marah, tapi dia sabar juga, dia tahan. Maka nanti di hari akhirat, Allah akan muliakan dia. Dengan Allah panggil dia tengah-tengah orang ramai. Lepas tu Allah katakan kepada dia, pilihlah mana satu bidadari yang kamu sukai. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, daripada hadis ini, apa yang dapat kita belajar? Apa kita dapat belajar daripada hadis yang ke-24 ini adalah, nombor satu, jika kita dapat mengendalikan, kita boleh kontrol diri kita daripada marah. Maksudnya kalau kita boleh kontrol diri kita ketika marah itu, maka perbuatan yang sabar, yang boleh kawal diri itu, dia termasuk daripada salah satu sifat sempurnanya dia itu ciri-ciri orang yang beriman. Maksudnya nak dapat title, nak dapat pangkat dia adalah mukmin, dia adalah orang-orang yang memang beriman, maka salah satunya adalah dapat dilihat dari sudut macam mana dia mengawal diri dia apabila dia nak marah. Sebab orang yang hanya mampu tahan marah adalah orang yang hanya ada sifat sabar. Kalau tak sabar, marah dah. Tapi sebab dia ada sabar, lepas tu dia tahan marah dia. Jadi, sifat-sifat orang yang beriman. Okey, sifat ini, menahan marah ini, sebenarnya ada dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran, ayat nombor 134. Kita ambil di hujung ayat tu. Maka apa Allah kata? Allah beritahu kepada kita, wal kadhiminal ghaiz. Dan orang yang menahan kemarahannya. Al-ghaiz tu adalah marah sangat, tapi dia boleh tahan kemarahan dia. Lepas tu dia boleh buat apa lagi? Wal afina 'anil nas, serta orang yang boleh memaafkan orang lain. Okey, dua manusia ni kan, kalau ada dua sifat dalam ayat ini, Allah kata apa? Wallahu yuhibbul orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan apa tadi? Dia boleh menahan marah dia. Lepas tu dia boleh memaafkan kesalahan orang lain. Allah Ta'ala suka perbuatan-perbuatan seperti ini. Itu pengajaran yang pertama sahaja. Dia tak ada yang kedua. Sebab hadis ni dia perincikan pada hadis yang berikutnya. Okey, hadis ni dia cerita tentang apa? Kelebihan orang yang apa? Kelebihan orang yang boleh menahan kemarahan. Ataupun tuan-tuan boleh masukkanlah pengajaran yang kedua, kelebihan orang yang boleh sabar dari sudut menahan marahnya, maka Allah memberikan kepadanya nikmat syurga, iaitu dia boleh memilih bidadari mana yang dia sukai. Boleh tambah kepada pengajaran yang kedua. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Keseluruhan hadis dalam tajuk sabar adalah hadis yang ke-25. Okey, hadis nombor 25, muka surat nombor 5, datangnya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, maknanya Abu Hurairah inilah rawi yang utama, periwayat hadis yang pertama, yang dialah yang mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rawi utama hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat.
Maka apa yang Nabi SAW katakan? Maka Abu Hurairah dia cerita kepada kita. Dia kata apa? Ke surat nombor 5, hadis tu atas sekali. Okey, ada nota ya, boleh nampak. Baik. Kata Abu Hurairah, dia kata, anna rajulan. Dia kata, ada seorang lelaki. Ada seseorang. Orang maksudnya lelaki lah. Ada seorang lelaki. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, dia cakap dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan kepada Nabi. Dia kata ausini. Dia kata dia kata berilah aku nasihat. Dia kata maksudnya berikanlah nasihat kepada aku. Maksudnya ya Rasulullah, engkau berilah pesanan kepada aku, berilah nasihat. Maksudnya dia minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada isu, melihat kepada orang yang bertanya dan sebagainya, maka Nabi pun memberikan nasihat yang paling utama kepada lelaki ini khususnya. Maka Nabi kata apa? La taghdab. Nabi kata, janganlah kamu marah. Lepas tu lelaki tu mengulang nasihat lagi, bagi nasihat lagi. Dia ulang-ulang banyak kali minta lagi nasihat. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, la taghdab. Nabi SAW mengatakan, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Maksud dia, walaupun berulang kali lelaki tu minta nasihat, Nabi tetap bagi satu nasihat yang sama. Apabila Nabi ulang bagi nasihat yang sama, menunjukkan apa? Oh, betapa pentingnya dari sudut menahan marah ni. Kalau tidak, Nabi tak bagi nasihat macam tu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, faham hadis ini? Senang je kita faham. Okay, tapi kita kena tengok daripada mula sampai hujung supaya ada penghayatan tentang hadis ini. Okay, daripada hadis ni, apa yang perlu kita ambil pengajaran? Kita nak kena buat apa selepas daripada ini? Okay, yang pertama. Okay, yang pertama. Beri nasihat. Okey. Kan kalau ada orang minta kita beri nasihat, maka kita janganlah malu-malu nak memberikan nasihat kepada orang yang minta supaya diberikan nasihat. Macam Nabi SAW, apabila orang minta Nabi memberikan nasihat, ausini, beri nasihat, Nabi memberikan nasihat. Jadi pengajarannya kita pun kalau ada orang minta kita bagi nasihat, walaupun kita taklah belajar tinggi ke, walaupun kita bukanlah seorang kaunselor ke, ataupun kita bukanlah seorang yang seorang motivator ke sebagainya, tapi kalau kita ada idea yang baik, nasihat yang nasihat bermakna, maka kita berilah nasihat. Kalau minta nasihat kan, contohnya kawan kita minta nasihat, dia kata Ajah, saya sekian-sekian, ada tak apa-apa nasihat kepada saya? Maka kita janganlah malu-malu ataupun kita ambillah peluang untuk memberikan nasihat. Kenapa? Kerana setiap orang Islam itu adalah merupakan kewajiban. Okey, itu pengajaran nombor 1. Yang kedua, dalam kaedah kita nak beri nasihat kepada seseorang, tiru macam Nabi tadi kan. Nabi SAW mengajar kepada kita, kalau kita baca pada Nabi ni, kita mengulang-ulangkan memberi nasihat. Mengulang-ulang memberikan nasihat. Kan, kita kata, ingat ya pesan tadi tu, ingat nasihat tadi ya, ingat, kita ulang-ulang bagi nasihat tu. Kenapa? Kerana ikut macam Nabi mengulang-ulang pesanan nasihat tadi tu, jangan marah. Sudah tentu ada manfaatnya jika diulang banyak kali. Kena faham begitu. Okay, tambah-tambah lagi, kalau yang kita bagi nasihat tu jenis mudah lupa ke, kan, jenis macam tak ambil kisah ke, maka memang perlulah kita mengulang-ulang, kan, memberi nasihat. Remind dia balik. Okay.
Okey, yang ketiga adalah kenapa Nabi pesan jangan? Maksud dia kenapa Nabi kata jangan? Maksudnya Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Marah. Kalau Nabi dah larang marah, maksudnya Nabi menyampaikan dari Allah lah. Wahyu dari Allah lah. Kan Nabi cakap itu adalah wahyu. Jangan marah. Maksudnya kalau ada sesuatu larangan, tentu larangan itu ada kesan buruknya. Oleh sebab itu, kalau marah ni, tak bawa kebaikan apa pun sebenarnya. Bahkan keburukan sahaja. Okey, banyaknya keburukan daripadanya. Namun maksudnya apa? Tidak semua marah tu ada keburukan. Maksud dia. Kan, tapi yang hanya dapat kebaikan tu jika dibuat kerana Allah Subhanahu wa ada tak ruang kita dibenarkan untuk marah? Kejap lagi kita akan baca hadis-hadis itu. Tapi kalau kita ambil pada pelajaran nombor 3 tu, kita dapati bahawa memang Nabi kata secara umum, jangan marah. Maksud dia, kalau marah, ada kesan buruk dia. Tetapi, tidak semua marah itu ada kesan buruk dia. Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Okay. Nombor 4, pengajaran yang kita dapat belajar dekat sini, apabila Nabi menggunakan perkataan la ni maksudnya jangan, larangan. Kenapa Nabi kata jangan marah? Maksudnya di sini kita dapat belajar kita disunahkan mencela, tidak menyukai perbuatan marah tu. Maksudnya janganlah kita mengapi-apikan pula manusia, ataupun janganlah kita macam tak cakap apa-apa kepada orang yang suka marah ni. Kalau Nabi larang, Allah tidak akan melarang kalau perbuatan itu baik. Tapi sebab dia mendatangkan keburukan, perbuatan itu tidak baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sunnahnya kita kena mencela. Maksudnya saya tak sukalah awak marah ni. Kita kena tunjukkan mungkin pada mana-mana body language kita, suara kita yang menunjukkan bahawa tidak elok perbuatan marah ni. Okey, dalam masa yang sama kena cari jalan untuk menghindari marah. Okey, yang kelima, kita dapat belajar daripada hadis ini adalah yang kelima ni sebenarnya dia ada kaitan juga dengan yang ketiga sebenarnya. Ada kaitan juga dengan yang ketiga, tapi pelajaran nombor 5 ni dia memperincikan lagi. Maksudnya macam ni. Jika kita marah hanya kerana dengan halal haram ataupun tidak ada kaitan untuk menjaga agama ke dan sebagainya, kan, maka marah tu sebenarnya adalah dicela. Contohnya pesan pada anak supaya pergi beli barang. Ni kirim dekat dia, suruh dia pergi beli tepung. Tiba-tiba pergi beli tepung apa? Tepung gandum. Dia pergi beli tepung apa? Dia pergi beli tepung satu lagi. Kan? Tiba-tiba kita marah dia. Cukup-cukup marah dekat dia. Jadi perbuatan marah macam tu, dia satu perbuatan yang dicela. Sebab tersalah beli tepung dengan ni. Takkanlah sampai nak maki-maki, sampai nak marah. Ni dicela kerana hanya berkaitan dengan urusan duniawi semata-mata. Tetapi kalau kita marah, ada kaitan kerana Allah, ada kaitan pasal agama, maka puji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak tahu ruang apakah boleh marah, mendapat pujian jika kita marah, dalam Riyadhus Shalihin ada satu bab nombor berapa? Bab nombor 77. Ada satu chapter
ada satu fasal, ada satu bab dalam Riyadhus Shalihin, bab nombor berapa? Bab nombor 77. Hadis yang kita baca pasal sabar ni baru bab yang ketiga, pasal yang ketiga. Jadi maknanya ada satu chapter khas tentang dalam bab apa marah tu boleh. Bahkan Allah suka kalau marah. Ini pada bab nombor 277. Sekarang kita belajar bab nombor 3. Janganlah bimbang kerana saya baru mengedarkan nota tambahan bab 77 kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tengok balik grup WhatsApp ke, Telegram ke, tengok. Ada tak dapat nota PDF Word yang ada 7 muka surat untuk bab nombor 7, bab 77 ni. Sebab kalau kita nak tunggu belajar sampai bab 77 nanti dah takut lupa dah. Kerana baru bab 3. Jadi cara kita belajar tidak semestinya kita kena ikut turutan. Nantilah 2 tahun lagi sampai bab 77 kita belajarlah. Tak mestinya macam tu. Tapi untuk kita memperincikan tentang masih lagi tajuk pasal marah kan. Jadi kita boleh belajar bab 77 tu lepas ini. Maksudnya lepas ni kalau kita ada waktu lagi, Allah izinkan, maka kita akan baca bab 77 tu. So bab 77 ni adalah bab untuk memberikan penjelasan marah itu dibenarkan. Ada hadis-hadis pada bab nombor 77. Sebab tu saya dah katakan pada minggu lepas dan sebelum ini. Kalau boleh setiap rumah belilah satu koleksi kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin nanti satu waktu saya kena tunjukkan tuan-tuan contoh-contoh kitab dengan penerbit dia. Saya akan beritahu pro and con dia. Beli kitab macam ni, apa dia punya kebaikan, beli kitab macam ni, apa dia punya keburukan. Bukan keburukan lah, maksud dia dari sudut senang tak nak rujuk, user friendly tak macam tu, boleh faham tak? Tak semua terjemahan yang ada di negara kita ni semua ni, kitab Shalihin tu kan, dia ada banyak cetakan. Nanti insya-Allah satu waktu saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan dia punya koleksi dia. Koleksi. Lepas tu saya kata perlu ada kitab Riyadhus Shalihin. Contoh kalau macam kita belajar kan, hari ni kita belajar, okey, rujuk bab 77. Tapi mungkin kita tak sempat nak belajar bab 77. Maka kalau kita ada kitab Riyadhus Shalihin tu, maka kita dah cepat cari dah. Kitab rujuk bab 77 kan, contoh. Maksudnya kalau kita tak sempat nak belajar rujuk bab 77 ni, maka kalau kita ada kitab dekat simpanan di rumah kita, maka kita boleh buka lah bab 77 tu. Jelas tak? Sebab kadang-kadang kita hanya bergantung kepada guru yang menyampaikan maklumat kan, tapi nak tunggu 77 ni mungkin minggu depan dah tak ada kelas ke, mungkin kita dah ada keperluan lain ke. Jadi sebab kalau kita ada koleksi, kalau kita ada satu naskah dari Shalihin tu, so kita boleh rujuklah terus. Okey, jadi sesiapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin, terutama yang warna purple yang seperti dalam poster tu, tuan-tuan boleh buka. Okey, tuan-tuan boleh, tapi pada muka surat 308. Siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin, dia boleh buka muka surat nombor 308. Kitab yang gambar dalam poster yang kitab rujukan yang gambar purple yang kulit dia, cover dia warna ungu. Tu muka surat 308 bab 77. Okay, ini saya sebut, insya-Allah nanti kita akan belajar sekejap lagi. Kalau Allah berikan kita lagi peluang untuk kita ada waktu lagi, kita akan belajar bab 77 tu. Kalau tak sempat, minggu depan kita akan belajar. Tapi nota saya baru edarkan lebih kurang dalam setengah jam sebelum ni. Saya dah ada edarkan nota bab nombor 77. Nanti tengok balik dekat WhatsApp tu. Jangan tertinggal pula. Okey, nanti boleh print. Baik, nombor 6. Nombor 6, kita semua dapat belajar daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi pesan jangan marah kan? Okey, nombor 6, Nabi pesan pada kita jangan marah. Betul tak? Nabi pesan kita jangan marah.
secara tidak langsung apabila Nabi kata kepada kita jangan mencari, kita kena cari apakah cara, kaedah yang boleh bagi jangan marah. Sebab Nabi kata jangan marah. Nabi kata apa? Nabi kata jangan marah. Betul tak? Jangan ajar. Bermakna kalau kita tak nak marah ikut pesanan Nabi tadi tu, maka kita kena belajarlah tentang apa cara-cara supaya kita jangan marah. Okey, jadi pelajaran yang keenam, kita belajar Nabi SAW telah perintahkan kita untuk menjauhi perbuatan marah. Macam mana kita boleh jadi tak marah? Caranya juga dengan kita carilah penyebab-penyebab yang boleh menyebabkan kita marah. Sebab Nabi kata jangan marah. Maksudnya kalau Nabi kata jangan marah, maksudnya kita kena carilah jalan supaya kita jangan marah. Antaranya kita kena cari apa punca kita boleh jadi diri kita, kan? Kita akan marah bab apa? Contoh, kita ni kalau jam tengah jalan, bawa kereta jam, kita mula nak marah. Mulalah barang tu dah sampai. Jadi dah tahu marah kalau jam, buat apa? Jadi kita kenalah merancang perjalanan. Maksud dia macam tu. Faham tak? Kita faham. Kecuali lah kalau kita tak sengaja. Contoh aku kalau jam jalan raya sesak je, aku mula dah panas, mula nak marah, kan? Mula nak marah orang ni, kan? Jadi kalau kita tahu itu asal satu penyebab dia, maka kita kena jauhkanlah. Walaupun Nabi tak cakap macam tu, tapi Nabi cuba saja jangan marah. Maksud dia, kita boleh jadi marah kalau ada faktor-faktor menyebabkan kita marah. Angin dia macam tu. So, terjelas tak? Faham, Dalam masa yang sama, Nabi SAW pernah bagi kita beberapa petunjuk. Macam mana kita boleh jauh daripada marah. Macam mana kita kalau kita dah marah, mula nak start marah, macam mana kita boleh kawal marah tu? Okey, buku surat nombor 6. Dalam nota, kita nak kawal marah kita. Okey, yang pertama kita kena tahulah dalam part apa kita akan jadi marah. Faktor apa menyebabkan kita jadi marah. Okey, itu kita kena buanglah. Tapi jika marah tu sampai kepada kita, maka kita kena buat apa? Nombor satu, yang pertama, kita kena cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Yang nombor satu ni, saya tak bawakan dia punya dalil dia sebab kita dah baca dah tadi hadis yang pertama yang atas sekali tadi tu. Jadi itu adalah tip nombor satu. Kaedah nombor satu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Itu nombor satu. Okey. Nombor dua, ambillah wuduk. Maksudnya berwuduk. Okey. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Okey, hadis riwayat Abu Daud ni kategori hadisnya adalah hadis yang hasan. Okey. Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Al-ghadabu minasyaitan. Nabi kata sifat marah itu berpunca daripada syaitan, kata Nabi. Okey. Wasyaitanu khuliqa minan nar. Manakala syaitan itu diciptakan daripada api. Okey. Lepas tu Nabi kata lagi, wa innama tatfa'un naru bil ma'i. Nabi kata dan sesungguhnya yang boleh memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Oleh sebab itu, jika segera mengambil wudu. Apa kaitan dengan wudu? Okey, kalau kita ambil air semayang, sudah tentu kita menggunakan air lah. Biasanya ada air. Maka kalau ada air, kita akan basuh muka kita,
kan kita basuh tangan kita, kepala kita dan sebagainya. Sebab air ini dia ada, air ini air yang pamakan sejuk kan. Maka kenapa dengan air? Kerana air itu boleh padam api. Kenapa dengan api? Kerana syaitan itu daripada api. Kenapa dengan syaitan? Kerana syaitan itu adalah punca kepada kemarahan. Okay, itu adalah cara yang kedua. Hadis riwayat Abu Daud dan juga hadis ni sebenarnya juga hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Kaedah yang ketiga, kalau kita sedang marah, kan marah tengah bercakap ni, oi mulut ni kalau tak kawal ketika marah ni macam-macam boleh keluar. Mencarut boleh keluar, maki orang boleh keluar, macam-macam kita tengah bercakap. Jadi kalau kita tengah nak lepaskan perkataan tengah nak bercakap ni, kan tiba-tiba kita teringat hadis kita belajar ni, selepas kita minta ke perlindungan tadi, maka kita kena buat apa? Kita kena keluar daripada mulut kita. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad, yang mana Nabi SAW bersabda, hadis yang C ni adalah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW sabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Diam. Kalau tengah marah, tengah bercakap tu kan sebab apa? Kalau kita tak diam, nanti macam-macam kita cakap. Nanti dah cakap menyesal pula, dah tercakap. Dah sampai maki orang, dah sampai keluar benda-benda yang kotor. Kita tengok kan orang marah macam mana kan? Tapi lepas yang berikutnya adalah Nabi juga memberikan panduan kepada kita. Nabi suruh kita ubah posisi ketika marah. Okey, apa posisi dia? Okey. Hadis yang D ni, yang kita nak belajar tentang ubah posisi ni, hadis ini daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, dia kata sabda Nabi SAW. Apa Nabi sabda? "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun fayajlis." Nabi kata, jika salah seorang di antara kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka dia kena buat apa? Falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Maksudnya Nabi suruh kita ubah posisi. Kalau kita sedang berdiri, duduk. Okey. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Maka kata Nabi, kalau dia dah duduk dah, marah tu dah hilang. Maksudnya kalau dia dah duduk, marah tu dah hilang, maka tak perlulah buat apa-apa lagi. Tak perlulah ubah posisi apa dah. Sebab dia dah hilang marah. Tapi kalau duduk pun boleh marah lagi, maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, wa illa falyattaji'. Maka kata Nabi SAW, maka hendaklah dia berbaring. Dia berbaring. Berbaring ni Nabi tak sebut baring macam mana. Maka para ulama hadis kata, sama ada dia boleh baring mengiring, ataupun dia baring macam dia terlentang lah. Macam biasa baring, dia terlentang. Nabi bagi sampai situ saja. Ada riwayat Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Ada juga tak orang marah kalau tengah baring. Wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah tidak menunjukkan, tapi kalau kita ikut sunnah Nabi, ingat ya, yang ajar pada kita ni bukan motivator yang biasa-biasa. Bukan seorang yang tidak ada dapat sarjana ke PhD ke apa, tapi ilmu Nabi ini adalah dari Allah. Maknanya apa yang Nabi sampaikan, pegang hadis Nabi baik-baik. Sebab Nabi dia tidak akan berkata apa-apa melainkan ia adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab tu kalau belajar hadis ni kena pegang. Kalau kita belajar hadis, kita buat yang sebaliknya, hadis kata macam tu, kita kena ubah. Itu penting belajar hadis. Sebab hanya dengan berpegang dengan Quran dan hadis kita akan selamat dunia akhirat. Walaupun hadis tu bertentangan dengan suasana.
Allah Ta'ala yang ajar pada Nabi, Allah Maha mengetahui yang akan datang. Pasti ada kebaikan. Okey, lepas tu pegang betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka habislah hadis yang ke-25 yang kita baca tadi, alhamdulillah. Okey, ini adalah jawapan kepada siapa yang bertanya tentang hadis nombor 26. Hadis nombor 26 daripada 30 hadis. Hadis nombor 26 ini hadis yang dia tiada lagi tentang kaitan marah tadi. Okey, tetapi dia masih lagi tajuk sabar tapi secara umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sabda apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Okey, tengok pada perkataan wal mu'minin wal mu'minah. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata orang mukmin. Okey, orang mukmin, mak dekat nota tu mana-mana catatan kalau jumpa orang mukmin, mukmin ni dia bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita panggil maksudnya kalau kita terjemah bahasa Melayu adalah Nabi kata orang yang beriman. Maksudnya dia betul-betul ada iman. Sama ada dia lelaki ke ataupun dia perempuan. Bil mu'mini wal mu'minah. Orang beriman lelaki ataupun orang beriman perempuan dan orang beriman perempuan. Okey, kenapa dengan mereka? Ma yazalul bala. Mereka ini sentiasa mendapat balak, maksudnya adalah ujian. Orang yang benar-benar beriman ni, Allah akan sentiasa bagi dia ujian. Tak kira dia beriman lelaki ke, dia beriman yang perempuan. Dia dapat ujian. Ujian itu Nabi spesifikkan. Ada ujian yang datang kepada orang lelaki beriman, orang perempuan beriman ini, fi nafsihi. Fi nafsi ini pada dirinya. Pada dirinya ini, maksudnya Allah Ta'ala bagi ujian dari sudut mungkin pada kesihatan dia, pada tubuh badan dia. Okey, itu adalah ujian. Okey. Wa waladihi, pada anaknya. Orang, sebab itu anak-anak jadi ujian kepada orang yang beriman. Ada apa contoh ujian pada anaknya? Mungkin Allah Ta'ala sakitkan anak dia. Kita ada sahabat kita yang dia tak sangka anak dia memang anak dia sihat, tiba sakit masuk ICU kan. Itu ujian pada anak dia. Masuk juga ujian pada anaknya kalau Allah meninggal matikan anak dia. Kita dah baca hadis ni pada awal-awal dulu. Dan ada juga ujian pada anak-anak, anak dia sihat tapi anak dia keras kepala. Kan? Anak dia anak derhaka. Itu ujian juga bagi orang mukmin lelaki dan perempuan pada anak-anak. Lepas tu Nabi kata lagi, wa malihi, dan juga pada hartanya. Ujian pada hartanya apa? Mungkin ujian pada hartanya kurang, hartanya tak cukup dan sebagainya, ujian juga. Okey. Kenapa dengan semua ujian pada diri, pada anak-anak, ta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Okey. Orang yang mukmin lelaki, orang mukmin lelaki dan perempuan yang beriman, okey, mereka sentiasa diuji oleh Allah pada diri dia, pada harta dia, pada anak-anak dia. Yang mana ujian-ujian tadi pun sebenarnya adalah Allah Ta'ala nak beri pada dia sampai dia menghadap Allah. Maksudnya selalu dia uji. Lalu dia uji. Lepas satu ujian, datang ujian satu ujian pula. Lepas ujian diri, datang ujian anak-anak. Lepas ujian anak-anak, datang ujian harta. Bertukar-tukar ujian sampailah dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mati, dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia pergi kepada Allah, dosa-dosanya telah pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni, hadis hasan, status dia tak hadis ini. Jelas tak hadis ni? Hadis ni
Nabi bagi semangat dekat kita, orang beriman ni kalau dia beriman, dia akan selalu dapat ujian sampailah dia mati. Lepas satu ujian, lepas satu ujian. Tetapi sebenarnya ujian yang Allah bagi itu adalah untuk bersihkan dosa dia. Sampailah dia mati. Jika dia sabar, mengharapkan pahala dari Allah, sampai-sampai dia mati, waktu dia mati nanti, dia pergi dah tak bawa dosa dah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana dosa tadi telah Allah bersihkan pada setiap ujian yang dia terima, yang dia dapat. Tapi dengan syarat apa? Akan dia ditajuk pasal sabar, dengan syarat dia kena sabar. Sebab tu kita akan dapati ada orang ni susah hidup dia sampai dia mati. Sebenarnya kita pandang kesian, tapi sebenarnya itulah rahmat Allah. Sebab Allah nak membersihkan segala dosa-dosanya supaya pergi kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Jadi apa pengajaran hadis ini yang boleh kita belajar? Nombor satu, iman, tak kira lelaki ke dan perempuan, Allah Ta'ala sentiasa akan beri dia ujian. Sebab Nabi kata tadi, ma yadhalul bala'ul bil mu'mini wal mu'minah. Sebab Allah Ta'ala nak tengok dia betul-betul tak beriman, diberi ujian. Nak tahu dia beriman, dia berikan dia ujian. Jadi orang mukmin, kalau kita ni nak mengaku kita orang beriman, maka kita kena bersedia untuk Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai cubaan. Dan kita kena bersedia. Okey, yang kedua, ujian hidup yang Allah timpakan kepada orang beriman ni, sama ada pada anaknya, hartanya, pada dirinya dan lain-lain, sebenarnya dapat menghapuskan dosa jika dia lalui, dia tempuh dengan redha dan berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita dapat belajar dekat sini adalah kan, itu sebenarnya Allah itu tanda Allah kasih kepada hamba dia. Tanda rahmatnya Allah kepada hamba dia adalah Allah hapuskanlah dosa. Nanti kalau kita dah masuk alam kubur, kita pergi alam akhirat, kita yang tidak ada dosa ni, kita dihapuskan dosa oleh Allah. Kita akan mengucapkan, kita akan bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla tahu banyak-banyak. Sebab apa? Sebab Allah dah hapuskan dosa kita. Tapi dekat dunia kita susahlah. Dekat dunia kita perit. Kita kena sabar banyak. Sebab tu kena letak dalam otak minda akhirat. Letak dalam otak ni ke alam yang satu lagi. Jadi apa dia letak ujian? Ini tentu dalam hadis nombor 26 ni. Jadi dia membantu kita untuk kita tempuh dengan sabar dan berlapang dada. Jadi Allah buat semua itu adalah tanda rahmatnya Allah kepada hamba-Nya. Masa hidup lagi Allah dah hapuskan dosa dia. Tapi melalui ujian dia dapat. Itulah tanda rahmat Allah. Allah Maha mereka melalui susah payah mereka menghadapi godaan dan cubaan. Kita pergi kepada hadis nombor 28. Okey, dah nak habis dah. 3 hadis lagi, lepas tu kita tamat tajuk berkenaan dengan sabar. Okey, hadis nombor 28 daripada 30 hadis dalam bab sabar. Tapi kalau kita belajar hadis 28 ni, merupakan hadis yang ke-28 daripada keseluruhan hadis 51. Maksud dia, siapa yang belajar kitab Riyadhus Shalihin daripada bab 1, bab 2 sampai bab 3, sampai pada hadis ni, dia dah sampai hadis yang ke-51. Tapi kalau dia hanya belajar hadis nombor pasal sabar saja, ini hadis yang ke-28. Okey. Hadis yang ke-28 ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda bermakna Nabi berpesan kepada kita. Nabi ingatkan kepada kita. Nabi kata apa? Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Nabi kata, masa Nabi hidup, Nabi cakap dekat para sahabat, antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia tahu hadis ni, dia kata Nabi pernah kata,
masa Nabi hidup, Nabi kata nanti akhir zaman, kata Nabi. Nabi kata sesungguhnya sepeninggalanku nanti. Maksudnya Nabi kata nanti selepas aku wafat, kata Nabi. Tengok ya, Nabi sebut hadis ni adalah ketika Nabi hidup. Tapi peristiwa yang Nabi nak sebut dalam hadis ni yang akan datang. Nabi kata selepas peninggalan aku nanti, kata Nabi. Okey, Nabi kata akan ada orang yang mementingkan dirinya sendiri perkara tunkirunaha, yang kamu tak setuju dia buat, yang kamu ingkari dia. Okey, tapi tuan-tuan kena dalam nota tu sudah dicatat dalam kurungan tu. Maksudnya Nabi kata nanti akhir zaman, Nabi kata selepas kematianku, Nabi kata lepas aku dah tak ada nanti, kata Nabi, engkau akan dapati. Sebenarnya hadis ni, orang dalam hadis ni, tuan-tuan ya, orang dalam hadis ni sebenarnya adalah pemerintah, penguasa. Orang yang dalam hadis Nabi pesan ni sebenarnya adalah penguasa, pemerintah yang ada kuasa. Maka Nabi kata nanti selepas aku, kata Nabi, akan ada penguasa, pemerintah yang dia fikirkan periuk nasib dia sendiri je. Faham tak? Dia pentingkan diri dia saja, dia kata. Dan ada beberapa hukum hakam, perkara-perkara agama yang kau tengok kau tak setuju dia buat. Okey, maksudnya pemerintah dia, Nabi kata akan datang pemerintah macam tu. Terjelas Lepas tu Nabi kata apa lagi? Apabila sahabat dengar Nabi cakap macam tu, maka para sahabat bertanya. Mereka tanya apa? Ya Rasulullah, dia kata, ma ta'muruna? Dia kata, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maksudnya sahabat kata, sahabat bertanya, okay, nanti kalau betul lah jumpa ada pemerintah yang pentingkan dia sendiri, hanya fikirkan periuk nasib dia sendiri, pentingkan survivor dia sendiri, lepas tu dia ada benda-benda agama ni dia langgar yang kita tak setuju, kata Nabi kan, akan ada macam tu. Lepas tu sahabat tanya, kalau kami jumpalah pemerintah macam tu, maksudnya kalau kami berada pada zaman itu, kami nak buat apa? Apa tindakan kami nak buat? Maka apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni jawapan Nabi sallam yang ingat umat Muhammad, ingat semua rakyat, ingat umat Muhammad. Tu'addu, Nabi kata apa? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Nabi kata apa? Nabi pesan kepada sahabat ketika itu dan juga kepada kita lah. Nabi kata, hendaklah kamu menunaikan hak yang wajib kamu lakukan kepada pemerintah. Kita dapat tambah sikit kat situ. Hendaklah kamu menunaikan hak yang wajib kamu tunaikan ke atas pemerintah yang zalim tadi, dan kamu mintalah kepada Allah apa hak kamu yang kamu tak dapat tu. Faham tak maksudnya? Maksudnya hadis ni, Nabi kata akhir zaman akan ada pemerintah yang pentingkan diri sendiri, survivor dia saja. Okey, maksudnya dia bukan pemerintah yang fikir susah rakyat, fikir rakyat makan apa, rakyat ni nak survive macam mana kan. Fikir dan tuan-tuan tengoklah macam mana Nabi sebut waktu Nabi hidup. Tanda dia apa? Kita ulas sekejap lagi sedikit maklumat itu. Kemudian Nabi, para sahabat tanya, kalau kami duduklah zaman tu, kami nak buat apa dengan pemerintah tu? Kami nak buat apa dengan dia? Maka Nabi kata apa? Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, kamu tetap kena menunaikan kewajipan kamu kepada pemerintah, dan apa saja hak kamu yang kamu tak dapat, kamu mintalah, serahlah kepada Allah. Kita faham tak hadis tu? Okey, jadi kalau kita faham, kita tengok pengajaran dia. Okey, pengajaran hadis ni, yang pertama kita belajar, ini hadis ni dipanggil ujian. Allah bawa datang kepada kita pemerintah yang zalim. Kita sebagai rakyat dapat pemerintah yang zalim,
pemerintah yang hanya fikir untuk Nabi kata apa? Itu dipanggil ujian kita pula kepada pemerintah. Kita mungkin tak ada ujian anak-anak dah. Mungkin tak kena pada ujian harta. Tapi kita dapat pada ujian pemerintah. Maka Nabi kata apa? Pelajaran apa? Bersabar di atas apa yang Allah telah takdirkan kepada manusia. Itu pertama. Maksud dia, kita kena sabar dapat pemerintah yang perangai dia memang buruk, memang jenis tak fikir kepada rakyat. Pertama Nabi suruh kita sabar. Sabar. Itu penting. Pak tajuk pasal sabar. Okey? Satu. Yang kedua, kita dapat belajar daripada hadis ni, tengok macam mana Nabi boleh predict. Maksudnya macam mana Nabi boleh sebut macam tu yang akan datang. Macam mana Nabi tahu? Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia betul-betul seorang rasul yang dapat wahyu. Sebab Nabi tahu yang akan datang apa berlaku tak tuan-tuan dan perempuan? Ada tak pemerintah yang kita pernah jumpa macam itu? Saya tak kata ya atau tidak, tuan-tuan tepuklah dada, tanyalah iman. Kan Allah bagi ujian macam tu. Tukarlah siapa-siapa pun, contoh, tukarlah siapa-siapa pun. Tak kira duduk dalam grup mana sekalipun. Ada tak pemerintah yang macam ni? Kita tak sebut siapa-siapa, kita sebut umum hadis Nabi SAW. Nabi suruh kita sabar. Jadi kita orang mukmin, kita dah usaha, betul tak? Kita dah buat undian ke, kita dah usaha dah memilih pemerintah, kita ada ruang memilih pemerintah, betul? Kita dah usaha. Tapi Allah bagi juga yang macam tu. So nak buat macam mana? Kita kena sabar, menerima ujian, dapat pemerintah yang macam tu. Okey, sabar. Kita dah usaha dengan kita mengundi, dengan kita buat pemilihan, dan Allah takdirkan macam tu, kita sabar. Anggap dia sebagai musibah dapat pemerintah macam tu. Okey. Yang ketiga kita kena buat apa lagi? Supaya dengar cakap mereka, taat cakap mereka, meskipun yang memerintah kita tak adalah orang yang zalim. Kenapa kita kata dia zalim? Kerana macam inilah yang dia hanya fikir survive dia saja, sebab anak beranak dia saja ke, keluarga dia saja ke, kumpulan saja, maka kita kena taat. Taat ni maksud dia, taat ni tuan-tuan jangan salah faham. Bukanlah maksudnya kita kena jadi pak turut saja mereka yang zalim ni. Tapi taat di sini maksudnya apa? Taat di sini maksudnya kita tidak, dia macam kalau zaman dulu kan bagi bai'ah. Maksudnya kita sebagai umat Muhammad SAW yang mengaji hadis, ikut hadis, kita ikut Quran dan hadis. Kita jangan ikut kumpulan, jangan ikut grup mana-mana. Kita kena faham kat sini. Ini kita orang agama, kita belajar agama, kita ada prinsip kita. Kita kena ingat tu, kita jangan ikut grup redha kumpulan kita, parti kita, grup kita. Tak, kita buat kerana Allah dan Rasul. Ingat tu tuan-tuan dan puan. Pesan ni pesan dialog. Okey, jadi bagi Nabi kata kita dikendaki kena taat. Taat itulah dipanggil menunaikan hak kamu yang kamu kena beri tadi tu. Taat tu maksudnya kita janganlah sampai kita cari jalan macam mana kita nak jatuhkan pemerintah tu dengan kita buat macam kita buat satu macam kita buat rusuhan secara besar-besaran. Yang ni sebenarnya dia telah menyalahi hadis Nabi. Apa yang berlaku kepada Arab Spring? Dan kita pernah kan kisahkan di Mesir berlaku, kita tengok apa berlaku ke Syria sekarang, apabila berlaku sebagainya kan. Adakah mendatangkan kebaikan atau keburukan? Studilah pasal Syria tu. Kes Arab Spring ni. Kita kata sejarah kan. Tapi mesti ada orang kata, takkan kita nak diam je Ustaz, takkan kita nak yang ni dia ada prinsip. Lepas tu kenapa kita kena taat dia juga? Okey? Kerana ia adalah hak dia. Sebab apabila Allah takdirkan ada seorang ketua, maka tanggungjawab kita dengar cakap ketua tu.
Jelas tak? Faham tak maksud dia? Maka hak pemerintah dengan kita kena taat dia dalam perkara kebaikan lah. Lepas tu dalam masa yang sama, macam mana hak saya? Saya tak dapat hak saya tak dapat apa yang patut saya dapat. Nabi ajar apa pada kita tadi? Nabi ajar apa pada kita? Nabi kata apa? Nabi kata watas'alunallaha allazi lakum. Nabi kata engkau serahkanlah, bertawakallah kepada Allah dalam menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari pemerintah dan dalam masa sama kita baiki mereka. Tuan-tuan faham tak? Maksud dia, kalau hak kita tak dapatkan, kita tak ada jalan apa-apa dah. Betul tak? Kita dah tak ada, usaha kita dah habis dah. Macam mana? Maka kita kena buat apa? Kita bertawakallah kepada Allah tentang hak yang kita dapat panjatkan doa. Senjata doa tu yang kuat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan lagi. Okey. Tuan-tuan dan puan ya, kalau dia sebenarnya bab ni dia ada pendetailan dia. Okey, kalau nak detailkan tentang hadis taat pemerintah, boleh tak tegur pemerintah, boleh tak buat rusuhan, boleh tak jatuhkan mereka seperti Arab Spring tu, contohnya kan. Sebenarnya ada satu bab yang khas. Okey, kita catat. Okey. Bab nombor 80. Tulis. Bab nombor 80. Bab nombor 80 dalam Riyadhus Salihin. Bab nombor 80 dalam Riyadhus Salihin, dia ada satu bab. Bab apa? Bab hadis Nabi SAW yang Imam Nawawi letak di bawah bab apa? Bab, dia kata apa? Perkara bukan maksiat dan haram mentaati pemerintah dalam perbuatan maksiat. Kita kena faham bab ni. Jangan salah sangka taat membuta tuli, tak. Bukan taat membuta tuli. Kalau taat membuta tuli, berpegang kepada kena tak pemerintah walaupun salah, kita boleh jatuh kepada syirik. Itu bab yang lain. Tapi hak kita kena bagi pada pemerintah adalah kita taat dia dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Tapi kalau perkara maksiat, kita tak boleh ikuti. Ada satu bab nombor 80 dalam Riyadhus Salihin. Yang ni kita kena baca hadis-hadis itulah supaya boleh mantapkan lagi pemahaman pada hadis yang sedang kita baca ni. Ada satu bab nombor 80. Bab nombor 80. Kalau siapa ada buku yang cover dia warna ungu, tuan-tuan boleh buka akan jumpa hadis-hadis yang dipesan supaya tak kepada pemerintah. Okey, selesai hadis ni. Maksud dia sebenarnya kita nak tekankan dekat mana? Sebenarnya bab hadis ni ditekankan kepada sabar dalam menerima ujian dalam bentuk dapat pemerintah yang tidak ada perasaan ihsan, yang tak fikir rakyat dia, pemerintah yang zalim. Kita kena terima dia sebagai ujian. Tukarlah siapa-siapa sekalipun. Contoh, dapat juga orang yang sama. Dapat juga perangai yang sama, karakter yang sama. Kita yang belajar hadis, berpegang dengan hadis Nabi SAW, umat Muhammad SAW, kita bukan berpegang kepada pendapat parti, bukan pegang kepada pendapat individu, bukan pegang kepada pendapat satu kumpulan, tapi kita pegang kepada hadis Nabi SAW. Sebab tu Nabi pernah pesan pada kita, gigit, Nabi kata, pegang sunnah aku, kata Nabi, seperti mana kamu menggigit. Elok tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kita nak dapat syafaat Rasulullah. Kita nak minum telaga Rasulullah. Jadi kita akan baca telaga Rasulullah. Kita ada hadis tu. Kan? So kita nak ikut siapa? Kita kena penting bab ni. Okay, bab sekarang ni, zaman sekarang ni adalah zaman yang melawan arus. Orang dah tak pergi dah ikut Quran, orang dah tak pergi dah ikut hadis Nabi SAW. Orang dah ikut siapa? Ikut orang ni. Ini yang bahaya. Jadi pengajaran nombor 4 adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ustaz tak dengar suara lah Ustaz. Berpegang teguh kepada... Ada, saya tak dengar apa pun. Suara yang lain Ustaz dengar tak? Yang lain dengar? Okey, saya dengar. Dengar Ustaz. Saya dengar. Dengar.
Satu-satu je kot, line dia, line awak yang tu. Okey, Datuk Nurul, mungkin baiki Datuk Nurul. Dan jelas. Okey dah Ustaz. Okey. Okey, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Tak apa, boleh bagi feedback. Kan? Tidak macam buat online ni macam aku ni cakap seorang-seorang ke? Pegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dapat menyelamatkan kita daripada fitnah. Betul tuan-tuan. Tengok apa jadi kepada Syria. Bukan perkara yang baik yang dapat, tapi perkara yang lebih buruk dapat lagi worse ada. Sian dengan nak musim sejuk, dengan apa tengok. Sebab apa? Itulah kita kata, kita jangan ikut sistem kapitalis. Jangan ikut sistem orang-orang yang kafir. Kita kembalilah. Okay, tapi kena faham hadis ni, janganlah guna hadis ni untuk menyokong, menguatkan pemerintah yang zalim. Yang ni kena beza pula. Kena beza pula. Tapi dalam dalam bab yang umum, selagi mana pemerintah dia tak ajar kita buat benda maksiat, dia ajak kita buat benda baik, sekalipun dia tu sendiri dengan perangai dia, dengan agama dia tak berapa cukup, yang kita tadi sebut tadi, Nabi suruh tetap, Nabi suruh kita kena apa? Ikutlah dalam perkara kebaikan. Itu kita kena pegang. 29. Hadis yang ke-29. Saya punya line ni pun unstable. Saya pun nak kena cari punca. Kenapa line saya ni unstable? Tapi sabarlah ya. Sabar ujian ni. Baik, hadis nombor 29. Ada ni hadis kedua, lepas tu kita akan habis tajuk sabar. Hadis nombor 29. Okey. Hadis ni datangnya daripada Usaid bin Khudir radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang lelaki kaum Ansar. Maksudnya ada seorang lelaki, dia ni daripada grup Ansar. Ansar ni adalah sahabat-sahabat yang orang Islam yang berada di Madinah. Yang kalau datang dari Mekah berhijrah tu dia panggil Muhajirin. Tapi yang tanya soalan ni adalah seorang lelaki daripada Ansar. Yang lelaki tu tanya dekat Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'amalta fulanan? Nak bagi ke aku apa-apa job ke? Maksudnya engkau tak nak bagi aku apa-apa tugasan ke? Seperti mana engkau telah beri tugasan kepada si fulan tu? Kita kena faham hadis ni baik-baik. Hadis ni, okay, ada lelaki ni dia minta jawatan. Dia minta tugas lah. Dia minta jawatan sebenarnya. Dia minta jawatan, dia minta kekuasaan. Dia kata, kau tak nak lantik aku jadi sekian-sekian ke? Seperti mana engkau pernah melantik fulan bin si fulan. Okay, ingat ya? Si fulan bin si fulan tu yang lantik dia adalah Rasul. Sekarang ni lelaki Ansar ni, Rasulullah tak lantik dia apa-apa. Rasulullah tak bagi dia apa-apa, tapi dia minta kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kata apa? Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, innakum satalqawna ba'di atharatan. Nabi kata nanti selepas aku wafat, kata Nabi SAW, kat sini tertulis pemerintah yang mementingkan diri sendiri dia. Yang berkuasa ni mementingkan diri sendiri saja. Lepas tu Nabi kata apa? Fasbiru. Nabi kata, hampa semua kena sabar kalau jumpa pemerintah yang macam tu, kata Nabi. Hatta talqawni alal hawdi. Nabi kata, kamu semua kena sabar sehinggalah kamu jumpa aku semula nanti di al-hawd, iaitu satu telaga yang banyak air. Saya suka letak dengan nama kolam air yang besar di padang mahsyar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, yang pesan kita sabar bukan ustaz tau, bukan alim ulama. Yang pesan kepada kita sabar adalah Rasulullah. Nak tak kita dapat minum air telaga Al-Hawd, yang air itu berpunca daripada sungai Al-Kausar dalam syurga? Isnin, tuan-tuan ikut kelas alam akhirat. Sebab hari Isnin memang Allah takdirkan memang kita nak cerita pasal telaga.
Al-Haud Nabi di hari akhirat. Tajuk jap. Dia tajuk nombor, dia bab yang ke-9 macam tu. Sebab minggu depan kita nak cerita tentang dekat kelak ada akhirat hari Senin, kita nak cerita tentang kalau dah panas tunggu kat padang mahsyar, maka macam mana nak hilangkan kepanasan tu? Maka orang akan pergi cari telaga. Nanti kita akan cerita pada hari Senin akan datang, saya akan sebut panjang lebar tentang telaga tu. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut telaga. Tapi Nabi beritahu kepada kita, korang semua kena sabar ya. Masa hadis ni Nabi sampaikan, Nabi sebut kat lelaki Ansar tadi. Kan lelaki Ansar, Nabi kata, kau semua kena sabar, kata Nabi. Nabi kata, kau semua kena sabar. Kalau jumpa pemerintah yang macam ni, kata Nabi, sabarlah, kata Nabi, sabar. Sampailah nanti hasil kesabaran kamu, kita akan jumpa semula, kata Nabi, di telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, boleh meminta sebarang jawatan dan kuasa. Siapa yang minta jawatan, maka dia tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman sekarang ramai tak nak jawatan. Ramai tak nak jadi yang berhormat. Ramai tak yang nak berebut-rebut untuk memerintah rakyat. Ramai atau tidak? Kita tengok. So ikut siapa sebenarnya? Mengikut siapa sebenarnya? Sebab itu, apabila orang yang minta jawatan, dia tak ada kelayakan apa pun sebenarnya, maka kita akan tengok perjalanan sewaktu memerintah itu, Allah tak berikan kesenangan, Allah tak tolong dia. Tapi saya tak bawa dalil dekat sini. Okey, tuan-tuan tolong catat. Tolong catat. Okey. Kalau nak tahu hadis yang Allah tak nak tolong kepada orang minta jawatan ni, kan? Ada satu bab. Okey, tulis. Bab nombor 81. Bab 81. Ada satu bab dari Solihin nombor 81, bab 81. Bab itu tajuknya larangan meminta jabatan, meminta kekuasaan, dan lebih baik jangan minta jawatan jika tidak ada keperluan nak minta jawatan tu. Itu ada satu bab nombor 81. Okey, dan nanti saya kena mungkin nak kena baca hadis ni supaya memantapkan tentang sabar ni. Jangan minta jawatan. Tadi yang minta tadi bukan calon-calon orang, sahabat. Sahabat minta jawatan, tapi Nabi tak bagi. Sebab apa tuan-tuan? Ingat ya, apabila Nabi membuat pilihan, kau jadi sekian, kau jadi sekian, tentulah dari Allah. Sebab Nabi dia apabila dia buat pilihan, dia menentukan pilihan, maksudnya sudah ketentuan Allah. Tapi kalau kita tak ditentukan oleh Allah, layak pegang jawatan. Kepentingan dan sebagainya, maka itu yang Nabi kata, itu yang Nabi tak bagi minta. Tapi dalam hadis ni kita tak jumpalah hadis ayat yang kata Nabi kata jangan minta jawatan tu, tapi kena buka pada bab nombor 81. Jadi soalnya kita akan jumpa hadis yang Nabi larang meminta jawatan. Okay, bab nombor 81. Tuan-tuan tahu tak apa kesan buruk minta jawatan? Kalau kita tak ada kemampuan apa pun, tidak ada keperluan berdesak, kan? Ramai lagi yang layak pegang jawatan sebagai pengurusi ke, presiden ke apa-apa, kan? Okay, jelas kat situ, faham kat situ, kan? Kecuali ada keperluan, tak apa, dah tak ada orang lain lah. Oh, aku je ada kemampuan. Kita minta tak apa. Tapi kalau tak ada keperluan, jangan. Sebab apa? Nanti di hari akhirat, dia akan menyesal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kena baca bab nombor 81. Okay, nombor 2 kita kena belajar sabar dalam menghadapi kezaliman pemerintah yang tamak dekat dunia. Tapi dalam masa sama kita tidak boleh keluar daripada ketaatan. Bukan dia dengan berperang ke, betul tak? Yang tu tidak dibolehkan. Selagi mana pemerintah kita tu dia tidak menunjukkan kekafiran dia secara terang-terangan kat situ. Okey, nombor 3, hadis yang kita baca ni menjelaskan tentang kemuliaan kaum Ansar kerana Nabi pesan dekat lelaki tadi sebab dia lelaki Ansar, Nabi kata sabar ya, nanti jumpa aku dekat telaga. Bermakna
Hadis ni secara tak langsung menunjukkan mulianya orang-orang Ansar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, para sahabat, apabila Nabi tak bagi jawatan, Nabi tegur, mereka tak nak. Mereka tak minta lah. Sebab Nabi dah tegur, Nabi bagi peringatan. Okey. Dan kalau tuan-tuan nak faham dengan lebih jelas lagi, hadis-hadis tu kena bacalah hadis di dalam bab nombor 81. Sebab tu dia Solihin ni saya kata kena beli sebab masuk ke dalam tandas, di tempat tidur bersama keluarga, sampailah kepada urusan pemerintah. Ada dalam Riyadhus Salihin. Sebab tu saya kata perlu sekurang-kurangnya ada koalisi. Okey, hadis last sekali. Tapi dah pukul 12 dah ni. Okay, sekejap panjang tak? Panjang tak? Okay, kita habis hadis ke hadis nombor 12 ya. Kita baca sikit lagi ya, boleh ya? Sikit lagi. Kita habiskanlah hadis yang terakhir sekali ni. Hadis nombor 30. Okey, saya baca dia punya terjemahan terus. Okey. Daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Okey. Ni cerita dia macam mana Nabi SAW. Nabi ni dia seorang panglima perang juga. Dia bukan sekadar seorang khalifah, dia juga akan mengetuai siri-siri peperangan. Maka dalam hadis ni cerita macam mana Nabi beri motivasi kepada pasukan-pasukan perang. Okey, tapi dia ada kaitan dengan sabar. Kepada apa? Sabar ketika berada dalam medan peperangan. Kalau hadis 2 tadi tu, sabar jika mendapat Allah hantar pemerintah yang zalim. Kalau sini pula, last sekali sabar apabila engkau bertemu dengan pihak musuh. Jadi cerita dia, satu hari, Nabi dalam siri-siri peperangan dia, satu hari, Nabi dia menunggu sehingga matahari tergelincir. Bukan tenggelam ya, tergelincir. Tergelincir tu maksudnya sampai matahari dah condong. Sebenarnya hadis ni, Nabi sebenarnya dia cari waktu cuaca. Maksudnya Nabi dia mencari waktu pukul berapa cuaca yang macam sejuk-sejuk sikit, taklah panas kan. Time panas tu bagi ceramah pula. Macam tu kan. Sebenarnya hadis ni hadis yang menunjukkan Nabi nak bagi ceramah. Nabi nak berikan perang dia. Kan? Sebab sebelum berperang kita kena macam kita buat perbincangan akhir. Okey, buat perbincangan akhir apa strategi. Jadi waktu Nabi nak sampaikan maklumat tu, waktu Nabi nak buat meeting, Nabi nak bagikan maklumat tu, nak bagi nasihat, Nabi tunggu sampai matahari tergelincir. Tergelincir tu maksudnya Nabi nak bagi waktu sejuk sikit, lalu dah sampai matahari tergelincir, dah sesuai waktu dia, Nabi pun berdirilah di tengah-tengah pasukan dia. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, hai manusia, kata Nabi. Nabi kata, wahai pasukan-pasukan perang, wahai sekalian manusia, kata Nabi. Janganlah kamu minta untuk bertemu dengan musuh kamu. Tetapi yang kamu kena minta adalah supaya Allah memberikan keselamatan. Okey. Lepas tu Nabi kata, namun jika kamu dah jumpa musuh depan-depan, kata Nabi, maka kamu kena teguhkan pendirian kamu. Nampak tak Nabi bagi speech dekat pasukan tentera dia. Okey. Kamu semua satu berita gembira. Syurga yang kamu cari itu, dia berada di bawah naungan pedang. Maksudnya, kelebihan orang berperang, kan dulu kan guna pedang. Jadi, syurga tu sebenarnya terletak pada pedang tu. Maksudnya, Nabi nak kata kelebihan orang yang mati syahid lah. Maksudnya, orang yang berperang ni, syurga itu terletak pada naungan pedang dia. Okay, lepas tu, Nabi doa. Nabi doa apa? Nabi kata, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hadhimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Nabi doa. Walaupun belum lagi pergi perang, tapi Nabi doa. Nabi kata, ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Quran, Tuhan yang menjalankan awan, Tuhan yang mengalahkan pasukan yang bersekutu,
Lepas tu Nabi kata, ya Allah, kalahkanlah mereka, bantu. Nombor satu, kita dapat belajar dalam berjihad kena buat persiapan. Sebab tu tadi maksudnya Nabi dah ada persiapan dah. Lepas tu ada pasukan-pasukan tentera, Nabi tunggu untuk menyampaikan kata-kata semangat kepada para sahabat. Maksudnya Nabi sudah ada persiapan pasukan tentera. Yang kedua, kita dapat belajar kalau kita dalam keadaan sulit. Contoh macam dia nak perang dah ni. Ni tahap yang kritikal dah ni. Kritikal ni kan waktu yang sangat sulit ni. Maka kalau waktu tu kita berdoa, doanya mustajab. Faham tak maksud dia? Sebab tu Nabi doa tadi. Nabi doa. Kan waktu tu sahabat nak pergi perang dah. Nak pergi perang dah. Saat sulit ni, yang ni nak pergi perang dah. Kan? Maka Nabi doa pada Allah. Maka doa mustajab. Nombor 3, kita tengok. Betapa kasihnya Rasul kepada para sahabat dan umat dia. Kasih kat mana? Kat mana gambaran Nabi kasih? Yang pertama, kan kita faham jihad ni wajib. Atau wajib kifayah. Tapi, Nabi tak suruh kita cari musuh. Nabi tak suruh kita pergi minta supaya, bagilah perang. Hantarlah pasukan musuh. Nabi tak bagi macam tu. Nabi tidak menyuruh kita pergi mencari musuh. Jangan minta untuk jumpa dengan musuh. Nabi tak bagi. Tapi rahmatnya Nabi suruh kita minta keselamatan kepada Allah kalau kita bertemu dengan musuh. Nampak tak rahmat dan kasih sayangnya Nabi? Kalaulah Nabi kata, kamu semua kena minta untuk berperang. Habislah. Kan berat perang ni. Tapi rahmatnya Nabi kata, jangan sekali-kali kamu mencari musuh. Bukan menafikan kita boleh bercita-cita untuk mati syahid. Tak. Hadis ni bukan melarang mati syahid. Sebab kalau kita minta mati syahid, dia berbeza dengan minta jumpa musuh. Kita minta, ya Allah, matikanlah aku di medan peperangan. Nak minta mati syahid. Tapi kita tak minta adanya perang. Tapi kalau ada perang, kita sabar ketika jumpa dengan musuh. Jangan lari daripada peperangan. Sebab tu Nabi kata tadi dalam hadis tadi, Nabi kata apa? Maka jika kamu sudah bertemu, Nabi kata fa idza laqitumuhum fasbiru. Teguhkan pendirian ni sebenarnya bersabarlah. Teguhkan pendirian tu maksudnya Nabi kata kalau kamu dah jumpa musuh, kamu jangan lari, kamu sabar. Perang kata Nabi. Maksudnya teguhkan pendirian tu maksudnya kena sabar. Okey, kemudian nombor 5, kita dianjurkan sunnah Nabi berikan nasihat, kata-kata semangat, kata-kata perangsang kepada pasukan perang. Ni kita semua sedia maklum. Tengok cerita-cerita filem kan, kadang-kadang sebelum berperang ni, dia punya panglima dia, jeneral dia akan bagi kata-kata semangat. Yang ke-6, Allah menukar beli, maksudnya Allah membayar segala pengorbanan perangan ataupun dia mengorbankan harta dia banyak untuk berperang, maka Allah akan tukar dia dengan nilaian syurga. Dan nombor 9, larangan bercita-cita untuk menemui musuh. Tapi yang paling penting, yang paling utama, kita minta pada Allah supaya Allah selamatkanlah kita, berilah kita kesejahteraan, dan minta Allah sabarkan kita jika kita bertemu dengan musuh, dan minta kepada Allah untuk mati syahid. Habislah 7 pengajaran daripada hadis yang ke-30. Untuk faham hadis-hadis yang saya sebutkan tadi tu, saya sebut dah tadi tu, kita kalau nak faham, kita kena rujuk bab nombor 77, bab 80 dengan bab yang ke-81. Kita akan cerita tajuk bab 77, ada 4 hadis. Kita dah habis dah tajuk sabar tadi. Tapi kita nak pergi bab lain. Tapi dia ada kaitan dengan bab 3. Bab nombor berapa? Bab 77. Cuba kita tengok ke depan ni, bab 77 apa? Ni kita akan belajar minggu depan. Saya tunjuk dulu. Kita akan belajar pada minggu hadapan, iaitu bab
kita boleh marah jika kehormatan syariat Islam telah dinodai dan dalam rangka membela agama Allah. Ada 4 hadis. Okey, tuan boleh baca siap-siap. Nanti senang baca terlebih dahulu, nanti kalau akan datang lagi senang untuk faham. Okey, ada 4 hadis. Saya dah edarkan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah, baca dulu 4 hadis ini. Minggu depan kita akan ulas untuk memantapkan hadis-hadis yang ada di dalam bab nombor 3 pasal sabar. Jadi, kita telah pun selesai. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi dalam kitab sabar, pasal yang ketiga dalam Riyadhus Salihin. InsyaAllah minggu depan kita terus langkah kepada bab 77, cerita tentang marah. Lepas tu barulah kita pergi kepada bab-bab yang berikutnya. Ada sebarang persoalan, pertanyaan, dapat nota ataupun tidak dapat nota? Okey, tak ada soalan apa-apa boleh kita berkongsi apa-apa persoalan, pertanyaan jika ada. Ada yang tanya tu Ustaz. Tanya dekat mana tu? Dia tanya dekat chat ke? Dia kata saya ada kitab Riyadhatus Salihin, hanya teks hadis, tiada syarahannya. Bolehkah Ustaz cadangkan kitab syarah Riyadhatus Salihin ni? Oh. Apa versi? Sekejap. Saya ambil dekat. Oh, Ustaz mulakan daripada atas dulu. Assalamualaikum. Kita amalkan bersabar. Syaitan nak curi kesabaran kita, duit kita. Tak faham saya. Syaitan nak curi kesabaran, duit kita. Duit siapa dia curi tu? Tak tahu. Okey. Yang ni nampak kamera saya kan? Nampak gambar kan? Okey. Saya jawab soalan tadi tu ya. Okey. Macam ni. Saya tunjukkan pada tuan-puan. Okey. Saya berada dekat library saya, so saya ada koleksi dia. Okey, macam ni. Kalau tuan-tuan nampak gambar yang saya tunjukkan ni, okey, gambar yang saya tunjukkan ni, ini adalah buku yang kita rujuk, tapi buku ni dia hanyalah menyebutkan hadis sahaja. Dia ada hadis, tapi dia ada sedikit. Ya, kenapa tak gambar dia? Yang ni. Tapi dia hanya satu jilid. Kalau tuan-tuan nak dapat pengajaran dia hadis tadi, di antara yang boleh rujuk, yang ni saya tunjuk. Ustaz, maaf saya tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tak ada, kosong. Tak nampak Ustaz. Tak nampak Ustaz. Tak ada Ustaz, tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tak ada. Saya wujud ni. Ustaz hilang, tak ada. Gambar saya hilang. Gambar Ustaz tak ada. Gambar Ustaz tak ada. Oh, patutlah. Kejap. Nampak tak? Boleh nampak kan? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Belum. Tak apa dah. Nanti saya tunjuk kemudianlah kitab tu. Kemudian kemarin. Okey, tak apa. Kita jawab soalan tadi. Kenapa tadi? Jap. Okey, kitab Riyadhus Salihin. Okey, nanti saya paparkan dekat slide, nanti saya akan buatkan. Saya akan paparkan kat mana. Okey. Okey, kemudian Ustaz boleh ulang nama bab 80 muka surat apa sebab suara tersekat tadi. Okey. Kalau bab nombor 80 tadi, bab nombor 80 yang saya sebut tadi tu, siapa yang ada buku warna ungu tu, bab 80 tadi bab ni. Bab nombor 80 adalah bab wajib taat kepada pemerintah dalam perkara kebaikan dan haram mentaati pemerintah dalam perkara maksiat. Itu bab nombor 80. Siapa ada buku, muka surat 314
bagi buku yang cover dia warna purple tu. Buku surat nombor 314. Okey, selesai. Lagi. Apa lagi ni? Ustaz. Ya, Puan Anis. Kak Anis ya. Ustaz, betulkah kita boleh marah atas sesuatu perbuatan orang itu bukan terbawa-bawa kepada benci pada pribadi orang tu? That is, you dislike his action, perbuatan, bukan personal. Ya, betul. Sepatutnya kita kena benci pada perbuatan orang. Kesalahan yang dia buat, bukan pada orangnya. Tapi kita combo sekali. Orang tu buat salah, kita terus buang dia, kita terus jauhkan dia. Sedangkan banyak kebaikan yang dia buat beri manfaat kepada orang lain. Contoh, nanti waktu kita belajar bab nombor 77, kalau Puan Anis dapat nota bab nombor 77, minggu depan kita akan belajar, kita akan tengok macam mana Nabi marah dekat Aisyah. Tapi Nabi tak bertambah, Nabi taklah menyampah dekat Aisyah. Nabi taklah jadi macam tak bertegur sapa kepada Aisyah. Tapi Nabi marah dekat Aisyah tu sampai tirai yang Aisyah buat. Aisyah ni dia tahu Nabi nak balik, kan dia buat satu tirai cantik, dia kemas rumah dia cantik. Tapi dekat tirai dia tu ada gambar makhluk yang bernyawa. Nabi sampai Nabi koyak, Nabi tarik dia. Dekat situ. Tapi Nabi bukan marah kepada bukanlah menjadi benci kepada Aisyah, tapi kepada Nabi nak menerangkan kemarahan Nabi tu menunjukkan Nabi tak setuju, dan menunjukkan bahawa Nabi tak suka ada gambar-gambar yang bernyawa digantung pada tirai-tirai di dalam rumahnya. Nanti kita akan belajar pada minggu depan. Nanti saya akan jawab minggu depan tentang gambar-gambar tu. Okey, tapi itu nak menunjukkan jawapan tadi bahawa kita hanya marah kepada perbuatan orang itu. Tapi kalau kita tegur orang, bukanlah kita benci pada orang itu, tapi pada perbuatan orang itu. Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Sebab benda ni viral dan benda ni memang orang tahu pun, macam kes yang adalah seorang yang lelaki tu, tapi dia lelaki tapi dia megang watak perempuan kan isu sekarang. Jadi kita tak benci si pelaku itu, tapi kita tak setuju, kita marah dengan kemungkaran yang dia buat itu. Kat situ kita kena ambil maklum. Okay, ada soalan lain? Ada somebody mention, Yes, right. marah dalam hati tu macam mana, dosa tak? Marah dalam hati. Dalam chat ni, kalau marah dalam hati dapat dosa juga tak? Marah dalam hati dapat dosa. Well, you don't voice it out, tapi dalam hati tu. Yelah, tahanlah. Kita tahan. Okay. Sebab marah ni dia benda yang sudah Allah jadikan pada setiap orang. Berdosa tak? Wallahu ta'ala kat situ. Moga-moga Allah maafkanlah. Sebab benda tu tak boleh lari. Dia macam ni. Dia marah umpama macam kita menangis lah kan. Kita kan apabila kita dapat musibah, tahu musibah kan kita dilarang untuk tidak sabar. Betul tak? Tapi kalau kita menangis, adakah tanda kita tak sabar? Tak. Begitu juga dengan marah yang tidak diucapkan dalam mulut, ataupun kita tak buat mana-mana perbuatan menuju kemarahan. Yang itu Allah Ta'ala akan maafkan kita. Sebab benda tu benda yang memang tak boleh nak lari kan. Tapi kita tahan marah tu, sebab tu marah tu datang. Tapi kita taklah berkata, maksudnya tidak menunjukkan kemarahan itu dengan perbuatan. Yang tu yang dilarang. Tapi kalau kita tahan hati tak apa. Moga-moga Allah maafkan kita. Kerana benda tu tak boleh lari dari sudut hati. Tapi Ustaz, apa ni yang Allah tegur Nabi bila dia tidak sabar, kedatangan ada orang buta itu menanya bila Nabi tengah sibuk nak berdakwah kepada yang chief Quraisy ni. Okey.
Jadi Nabi tak keluarkan mulut tapi mungkin nampak daripada air muka dia and Allah tegurkan dia. Cerita nak urik. Ya, dia sebab tu pada macam kes Nabi ni dia macam kes Nabi SAW. Kejap, saya ada buku dia. Dia ada satu buku khas cerita tentang teguran Allah kepada Nabi SAW. Ada, itu adalah surah Abasa. Dalam kes Nabi ni, ketika sebenarnya Nabi bermasam muka, sampaikan Nabi tidak ambil pusing tentang lelaki yang bertanya tentang agama. Tapi apa yang Nabi buat tu sebenarnya dia bukanlah termasuk dalam perbuatan dosa tindakan. Sebab Nabi tengah berdakwah. Dakwah ke orang miskin yang buta tu pun dakwah juga. Dakwah kepada pembesar Arab pun dakwah juga. Cuma Allah tegur Nabi dari sudut mengutamakan. Tapi pada ijtihad Nabi ni dia tahu, kita belajar kan, kalau raja tu masuk Islam, macam mana dengan rakyat di bawah dia? Kalaulah orang-orang yang ada pengaruh ni masuk Islam, maka kesan dia sangat besar, orang akan masuk ke dalam Islam. Oleh sebab itu Nabi memberikan tumpuan, ada masa Nabi cakap dengan orang yang kafir ini, tapi dalam masa yang sama ada orang buta yang bertanya soalan. Ya Allah tegurnya pada apa? Pada tindakan Nabi itu. Tapi kesalahan Nabi itu dia bukanlah kesalahan yang dia termasuk dalam perbuatan dosa, faham tak? Dia dari sudut macam ni. Dari sudut macam benda utama ada lagi yang utama. Dia jadi macam tu saja. Tapi Ustaz, betulkah Allah meningkatkan darajat orang buta ini dengan menjadi utusan kepada one of the African countries? I'm not very sure. Betulkah Ustaz? Wallahu a'lam. Sebab lelaki buta tu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dia salah seorang tukar azan Nabi. Azan. Nah, ya Abdullah bin Umi Abi Maktum yang buta. Yang sebenarnya macam ni. Sebenarnya para nabi, kalau kita baca dalam Quran kan banyak ayat Quran tegur mereka. Sebenarnya para nabi ni dia bukan ditegur kerana dosa, tetapi mereka ditegur dari sudut membuat sesuatu, meninggalkan sesuatu yang lebih ada purity dia kat situ. Banyak para nabi dia dekat situ. Contohnya macam Allah menegur Nabi Yunus sampai dia dimasuk. Allah Ta'ala suruh dia pergi berjalan cari Khidir. Begitu juga dengan kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman kan. Kisah Nabi Daud. Dia kalau kisah Nabi semua lebih kepada Allah memberikan pendidikan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Alright. Ada soalan lain? Ada soalan kah? Kalau Ustaz, dalam chat tu ada satu. Ada chat tu satu je. Siapa pula ni? Bismillah. Nura Hakimi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan tapi saya bagi dalam satu situasi. Contohnya lah, A kutuk dan cakap belakang pasal saya. Dan si B datang beritahu saya sebab dia cuba untuk meleraikan perkara. Bila saya dapat tahu A cakap belakang kutuk, saya tak konfront ni. Banyaknya soalan ni. Yang ni saya kena baca kemudian lah soalan ni. Allah, tak apa, nanti saya tengok kemudian boleh? Soalan ni macam mana nak tahu soalan ni. Dia kalau dalam isu, sebab ayat dia panjang, saya nak kena fahamkan dulu situasi dia, nanti saya tak ada jawab lah sekarang Saya jawab akan datang lah. Macam mana Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita berdosa kalau seseorang yang menyakiti kita memang let's say dia maafkan, tapi apabila terjumpa dia balik macam sakit tu ada, itu kiranya belum sepenuh hati kalau kita maafkan orang, tapi memang dia marah tu dah tak ada, tapi sakit tu macam kita ada gap lagi kat dia sebab sakit tu tak boleh lupakan. Macam mana Ustazah? Oh, dia sebenarnya yang itu dia Allah dah puji bagus kerana kita boleh memaafkan orang lain. Cuma dari sudut lapang dada tu. Maksudnya dari sudut kalau dia lagi sempurna, kalau dia boleh memaafkan dan juga dia boleh berlapang dada. Antara ayat rujukan yang boleh diguna pakai, puan boleh rujuk dengan kisah Abu Bakar. Dalam surah An-Nur ada cerita dia dengan kisah Mistah. Dalam cerita dia pasal kisah Mistah, yang Mistah ni adalah anak buah dia yang dia sendiri menjaja nama Aisyah yang ada kes menjatuhkan maruah Aisyah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah tak nak bantu dia dah. Akhirnya Allah offer kepada Abu Bakar untuk dapat dihapuskan dosa. Maka Abu Bakar Surah An-Nur. 22. Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 22, muka surat nombor 352. Nanti boleh jumpa dekat situ. Ayat nombor 22 tu yang bawah sekali tu. Walyafu walyasfahu walyafu walyasfahu. Maksud dia apa? Maksud dia hendaklah mereka memaafkan dan melupakan kesalahan orang itu. Makanya berlapang dada. Tapi kita sebagai seorang awam, kita dah maafkan tu, itu dah satu usaha yang sangat baik. Sudah pasti Allah akan memaafkan segala dosa kita. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama kita cubalah untuk kita lapang dada kita, perlahan kita buat. Okey, dekat situ Allah akan maafkan kita. Kerana kemampuan kita kan, benda besar buat tiba-tiba jumpa balik depan mata kan. Maka pada ketika tu kita dah maafkan dia. Ya, betul. Benci tu dia tak tapi apabila kita boleh menangis tau kesakitan tu, tak ingat balik. Betul. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala minta kepada Allah melapangkan kita. Okey, membuang segala perasaan-perasaan dendam kalau jika ada, minta kepada Allah. Kerana hati kita ni dia berada di tangan Allah. Minta Allah lembutkan. Lepas tu cara lembutkan hati juga, bacalah sebanyak-banyak, sering baca kisah-kisah manusia yang suka memaafkan orang lain. Antaranya boleh baca kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Baca sampai habis cerita dia, macam mana dia boleh memaafkan kesalahan adik-beradik dia. Memanglah kita kata dia tu Nabi, kita ni orang biasa. Tapi memang Allah jadikan Nabi untuk kita teladani. Allah Ta'ala ni dia tahu tahap kemampuan kita. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kalau kita baca banyak, dia akan bantu kita nanti. Bantu untuk apa? Untuk menjadi seorang lapang dada. Tapi nak maaf tu pun bukan kerja senang. Kerja maaf tu pun satu mujahadah, satu usaha yang sangat besar. Moga Allah mengampunkan dosa siapa-siapa yang memaafkan orang lain. Bab lapang dada tu, seperti mana dia tidak pernah jadi, itu kita ambil take time lah, ambil masa sedikit. Kita ubah. Lama-lama insya-Allah akan hilang. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ya, Ustaz okey dah 12.30 dah. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Nanti saya kongsikan video dia. Terima kasih banyak-banyak Datuk Nurul, sekeluarga dan rakan-rakan yang lain. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Nota saya dah bagi bab 77. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz dan host. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Semua ya.